بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'atha Allah min nabiyyin ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. والمعصوم من عصم الله. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan satu nabi, dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala melantik satu khalifah illa kanat lahu bitanatan, melainkan bagi Nabi dan bagi manusia itu ada dua bitanah, ataupun ada dua benda yang saling mempengaruhi dia. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alaihi. Yang satunya menyuruh orang itu kepada ma'ruf dan dia menggalakkan orang itu melakukannya. Wa bitanatun ta'muruhu bisyarr wa tahudduhu alaihi. Dan yang satu lagi menyuruh manusia itu dengan kejahatan dan dia menggalakkan ke atasnya. Sabda Nabi, wal ma'sum man 'asama Allah. Dan orang yang terpelihara daripada pengaruh jahat itu, man 'asama Allah, ialah orang yang dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu dekat kita, siapa juga kita adalah pemimpin. Itu satu. Sama ada Nabi kata ma ba'athallahu min nabiyyin, dan tidaklah Allah membangkitkan satu nabi satu bangsa. Wa la takhlafa min khalifatin, dan tidaklah Allah mengangkat seseorang untuk menjadi khalifah. Khalifah semua orang. Khalifah itu maknanya ketua. Makna khalifah itu pengganti, tapi maksudnya ialah ketua. Kita semua adalah ketua. Setidak-tidaknya kita ketua pada keluarga kita. Ketua. Ada orang menjadi ketua masyarakat, ada orang menjadi ketua negeri, ada orang menjadi ketua negara, ada orang menjadi macam-macam ketua. Nabi SAW bagi tahu, Nabi kata tiap-tiap manusia, sama ada dia Nabi ataupun dia manusia biasa, dia sentiasa ada di kiri kanan dia bitanatani, ada dua pengaruh di kiri kanan dia. Yang satu bitanah ta'muruhu bil ma'ruf, hak satu nak ajak dia buat baik.
wa tahubbuhu alaih, dan sentiasa mendorong dia untuk melakukan kebaikan. Nabi kata kita dalam hidup kita ni akan ada dua ni. Kawan kita ni ada dua macam. Hak satu, kawan nak ajak kepada baik. Wa biqanah ta'muruhu bisyarri. Satu, kawan nak ajak terjun parit. Bila-bila masa pun kita akan ada dua jenis kawan ni. Hak satu nak ajak jadi baik, hak satu nak ajak terjun parit. Wal ma'sum, Nabi kata, dan ada pun orang yang terpelihara daripada terjun parit ni, man asamallah, adalah orang yang Allah pelihara dia. Maknanya tuan-tuan, kita dalam hidup kita terdedah kepada dua unsur ni, kepada dua pengaruh ni. Kawan kita ada dua macam. Satu kawan nak ajak kita jadi baik, satu kawan nak jahanam kita. Kalau sekiranya kita sentiasa ikut kawan yang nak bawa kepada kebaikan, bermakna Allah pelihara kita. Kalau sekiranya kita terjerumus dengan kawan-kawan yang tak bagus ni, bermaknanya kita ni terlepas daripada peliharaan Allah. Kerana itu jalan yang kita pilih, maka kita mendapat kawan jenis itu. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulqil ardu aflada kabidin أمثال الأسطوانة من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, tulqil ardu afladha kabidiha. Nabi kata, menjelang akhir zaman itu, bumi akan mengeluarkan isi kandungan dia. Tuan-tuan, benda yang Nabi kata tentu jadi. Dia hanya bergantung kepada cepat atau lambat. Itu aja. Maka Nabi SAW kata, kita yang hidup atas dunia ni, kalau panjang umur, kalau umur kita ni sampai menjelang kiamat, kita akan tengok keadaan ni. Keadaan di mana bumi tiba-tiba dia keluarkan isi kandungan dia. Isi kandungan yang dikeluarkan oleh bumi ini, kata Nabi, amsal al-usṭuwana, seumpama tiang-tiang. Usṭuwana adalah tiang. Kalau kita pergi Madinah, kita sampai di Masjid Nabawi, dekat Raubah tu, kawasan Raubah tu, kawasan yang menjadi rebutan semua orang bila pergi Madinah tu, tiang-tiang yang di kawasan Raubah itu, tiang tu dia panggil usṭuwana. Kalau tuan-tuan pergi saja langut tengok dekat apa dia panggil, bim ke apa kan, antara tiang dengan tiang tu, atas tu dia ada macam bim. Dan tengok di bim tu dia tulis, dia ada tulis usṭuwana, apa nama, usṭuwana Abu Lubabah, dia tulis itu. Itu tiang, nama dia tiang Abu Lubabah. Kita tengok pula satu tiang usṭuwana mukhallaqah, dia tulis. Itu tiang mukhallaqah, maksudnya tiang wangi. Kalau pergi saja tengok lah, pergi umrah banyak kali dah, bagi pergi kali pertama dengan kedua tu tak sama, pergi kali kedua dengan kali ketiga tu tak sama. Maknanya kita pergi kali mula kita blur. Macam orang pergi buat haji, dia habis haji balik mai, dia ada benda dia ralat dalam hati dia. Ya, mesti dia kursus sampai tak tahu nak abang habis berapa masjidnya kursus dia pergi. Akhirnya dia sampai di Mekah buat haji. Bila lepas buat haji balik mai, dengar lagi kuliah-kuliah pengajian duk cerita pasal haji dan sebagainya. Dia tangkap lah. Tami dia select satu, tami dia miss satu, tami dia awak aku tak buat yang ni. Siapa pun kursus pergi haji balik ada benda jalan.
sikit dengan banyak. Dia punya scratches tu calang sikit ataupun calang sampai dented, sampai nak kena pergi welding. Ini macam-macam. Haji dia pun dia macam-macam cerita. Hak teruk ni ada yang pergi balik mail. Allah kata aku itu masa bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina 3 malam tu, Allah duduk sampai pukul 10 malam ya. Lepas tu mereka ajak balik Mekah, aku pun balik. Mereka kata okey lah, dah malam dah, boleh balik dah. Kursus dah diberi penerangan, tapi bila sampai sana dia blur. Macam-macam jadi. Balik-balik mai dia faham pula. Masa melontar di 3 jamrah tadi, masa melontar di Jamratul Ula, lepas tu Jamratul Wusta, lepas tu Jamratul Aqabah. Balik-balik mai dengar pula satu kuliah pengajian, dia kata bila melontar di Jamratul Ula, kita pergi next Jamratul Wusta. Lepas Jamratul Wusta, sebelum Jamratul Aqabah disunatkan doa pula dah. Dia kata aku tak dengar bercerita kata doa-doa ni. Ada pula kata aku itu sampai tiap-tiap kali habis melontar doa. Habis Jamratul Ula satu doa, habis Jamratul Wusta satu doa, habis Jamratul Aqabah satu doa. Tengok-tengok hadis kata Jamratul Ula tak ada doa, Jamratul Wusta baru ada doa, baru continue dengan Jamratul Aqabah pula dah. Dia ada benda. Jadi pengajian ni dia bersifat komplimen. Kita lagi duk mengaji, lagi kita makin komplit. Kita lagi mengaji, kita lagi makin komplit. Kita lagi mengaji, kita lagi komplit. Dia bersifat komplementari. Mengaji ni lagi duk menambah pengetahuan dan menambah keyakinan kita bila kita nak buat satu-satu benda. Maka bila sampai di Madinah tu, di kawasan Raubah tu, dia panggil Ustuwanah. Tiap-tiap satu tiang tu dia panggil Ustuwanah. Tiap-tiap satu tiang tu ada nama dia. Tiap-tiap satu tiang tu ada cerita dia. Dalam hadis yang kita baca ni, Nabi SAW kata menjelang kiamat, bila dah dekat nak kiamat dah, dia kata bumi ni akan mengeluarkan isi kandungan dia. Di antara benda yang dikeluarkan oleh bumi ni, dia kata amsal al-ustuwana, dia akan keluar daripada perut bumi ni seumpama tiang-tiang keluar daripada bumi ni. Yang tiang-tiang itu minaz zahabi wal fiddah, tiang emas dan tiang perak. Dia terbit keluar daripada perut bumi ni ustuwanah minaz zahabi, dia keluar tiang emas. Dia bukan keluar emas besar tapak tangan, dia keluar besar satu tiang. Wal fiddah, dan keluar tiang ni daripada perak. Bila fenomena ini berlaku, bila kejadian ini berlaku menjelang kiamat, fayaji'ul qatil fayaqul, Nabi kata mai satu orang yang dia ni pernah membunuh. Dalam hidup dia pernah bunuh orang. Maka berkata orang yang pernah bunuh orang ni, dia kata fi hadza qataltu, dia kata aku dulu bunuh orang kerana benda ni, kerana emas ni, aku bunuh orang. Perompak bank misalnya, perompak kedai emas, dia pergi bunuh guard yang duk jaga kedai emas. Dia bunuh tu pasal apa? Pasal emas tu lah. Emas yang duk ada dalam tray di kedai-kedai emas tu, pasal emas tu, pasal dia nak pergi samun, pasal dia nak pergi rompak emas tu, guard ni ambil senapang patah dia tembak. Bila menjelang kiamat, emas ni bukan keluar dalam bentuk tray lagi dah, dia keluar tiang daripada emas. Bila dia tengok tiang ni keluar, dia kata dengan sendirinya, dia kata wa fi hadza qataltu, kerana benda ni, dia kata aku bunuh orang dulu. Maknanya satu masa dulu emas ni cukup berharga, cukup mahal. Manusia sanggup membunuh orang kerana nak dapat emas. Tiba-tiba menjelang kiamat, emas keluar besar-besar tiang. Kerana benda ni aku bunuh orang dulu. Hari ni benda ni dia timbul daripada perut bumi. Perut bumi aku tak berasa nak ambil benda ni. Wa yaji'ul qati' fayaqul, dan mai pula satu orang yang dia ni al-qati'. Qati' ni maksudnya pemotong. Maksudnya dia ni masa Allah bagi peluang dekat dia hidup atas dunia ni, dia memutuskan silaturahim. Dia adik dengan abang, dengan kak, dia boleh tak cakap sampai mati. Sampai mati abang dia, sampai mati kak dia, dia tak cakap. Marah apa pun tak tahu dekat kak, dekat abang dia, dia putus silaturahim. Bila dia tengok tiang daripada emas ni keluar,
Dia kata, wa fi hadza qata'tu rahimi, kerana meh ni dulu aku putus silaturahim dengan adik-beradik aku. Dia tak bercakap dengan abang dia tak bercakap dengan kak dia. Pasal apa? Pasal meh, pasal harta. Mak dia sebelum mati pergi bagi apa? Rantai labuh. Untuk tu kan dia ada rantai labuh dia. Kalau dulu pom gak tu. Kan? Sebelum mati orang tua ni dia bagi rantai labuh tu, dia bagi dekat kak. Ni dia kata mak bagi kat hang benda ni. Hak adik ni duk tengok, pasal pakak dapat, pasal tak dapat, saya pun perempuan juga. Kerana tu kecil hati pasal kak dapat awal habuan daripada peninggalan mak ni, kak dapat awal. Kerana tu dia tak cakap dengan kak dia. Tiba-tiba menjelang kiamat, yang keluar daripada perut bumi ni bukan lagi rantai labuh, tetapi meh dalam bentuk tiang keluar meh. Dia kata benda ni, kerana benda ni dulu aku tak bercakap, aku putus silaturahim dengan kak aku, sampai mati dia pun aku tak pelihara. Bila dia tengok meh keluar macam tu, dia kata wa fi hadza qata'tu rahimi, kerana benda ni aku boleh putus silaturahim dengan kak aku dulu. Nabi kata wa yaji'us sariq fayaqul, mai pula kawan yang pernah mencuri dalam hidup dia, mai tengok mai dia keluar, dia kata wa fi hadza quti'at yadi. Dia kata kerana mai ni tengok tangan aku dah kudung, aku mencuri dan aku dijatuhkan hukum potong tangan. Tengok tangan aku kudung kerana mai ni. Mai yang semua orang jadikan dia punca kepada perbalahan di dalam dunia ni, tiba-tiba menjelang kiamat dia keluar daripada perut bumi, dia jadi satu benda yang tak ada harga. Allah nak beritahu dekat manusia ni, kerana benda ni hampa jadi macam-macam di atas dunia dulu, kerana benda ni hampa bunuh-membunuh, kerana benda ni hampa putus silaturahim, kerana benda ni hampa mencuri dan sebagainya, kerana benda ni, benda yang menjelang kiamat Allah bagi keluar daripada perut bumi jadi benda yang tak berharga. Kerana benda ni hampa sanggup rosakkan agama hampa. Summa yad'una fala ya'khuduna minhu syai'an. Nabi kata akhirnya orang-orang yang tengok ni tinggal meh tu, tak ada siapa pun ambil, pakat pi begitu sahaja. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi beritahu dekat kita supaya kita ni tidak terlalu kebendaan di atas dunia ni. Kerana kebendaan kita nak putus silaturahim dengan adik-beradik, jangan. Kerana kebendaan kita nak mencuri, jangan. Kerana kebendaan kita nak bunuh orang, jangan. Kerana benda-benda ni satu hari esok dia akan jadi satu benda yang tidak berharga. Di hari itu yang berharga apa dia? Iman kita, amal baik kita. Itu yang berharga pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran tuan-tuan, surah Al-Kahfi ayat 49 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi ويقولون يا ويلتنا ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. سورة الكهف 49. Allah sebut dalam ayat itu ووضع الكتاب. Akhirat itu diletakkan di depan kita Al-Kitab. Apa dia? Ni rekod yang ditulis mata atas dunia. Raqib tulis apa, Atid tulis apa, dua-dua ni letak depan kita di akhirat itu. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Tuhan kata bila diletak sahaja rekod amalan dia, kamu akan tengok golongan al-mujrimin, golongan yang atas dunia dulu berdosa banyak. Kamu akan tengok orang yang berdosa banyak ni musyfiqin, dalam keadaan ketakutan mimma fihi, dengan isi kandungan rekod itu. Dia buat keluar aja kitab tu letak depan, pucat satu badan lah kita ni. Tu dia nak tulis ni daripada kita akil balik dulu sampai mati umur berapa, semua ada tulis tanpa ada kecuali. Umur berapa kita mula semayang, dia tulis situ. Ni hari ni nampak cantik, nampak elok, nampak lebay, nampak bagus ni. Sebenar-benar umur berapa kita mula semayang. Daripada akil balik sampai umur mula semayang tu semua rekod merah semua.
Allah berkeluar balik tunjuk. Orang yang al-mujrimin, orang yang di atas dunia dulu, dia tahu dia siapa, dia tahu dosa dia banyak mana. Buat keluar saja rekod tu, musyfiqin. Tuhan kata, gementar satu badan. Wa yaqulun ya wailatana. Kata orang yang banyak dosa ni, celakalah kami. Quran tu itu. Tak, rekod tu belum buka lagi. Tengok aja, tengok rekod tu, nama dia di atas Syamsuri. Firah dia kata, ya wailatana, dia kata, oh celakalah kami. Ma li hadzal kitab, ni apa kitab ni? La yughadiru saghiratan wala kabirah. Satu kitab yang tak tinggal satu benda pun, baik kecil baik besar. Dia kata, aku tak pernah tengok seumur hidup aku ada satu rekod, ada satu catatan yang tidak tertinggal satu benda pun, melainkan dicatat semua, baik hal besar, baik hal kecil, ada catat dalam rekod tu. Illa ahsaha, melainkan dalam kitab tu semuanya ada tertulis. Wa wajadu ma amilu hadiran. Tuhan kata, maka dia mendapati apa yang dia buat sebelum dia mati dulu ni, hadiran, semua ada. Dia pun lupa, catatan ada. Dia pun tak teringat dah apa yang dia buat dulu, catatan tak tinggal. Wala yazlimu rabbuka ahada. Tuhan kata, Tuhan sekali-kali tidak akan menzalimi hamba dia walau sikit pun. Tuhan kata, aku tak akan tambah benda hak tak buat, aku tak akan tulis. Benda yang hang buat tak akan aku lupa, melainkan ada tulis. Tambah sikit pun tak, kurang sikit pun tak. Macam mana hang buat, macam tu dia keluar di sana itu. Surah Al-Kahfi ayat 49. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang Nabi duk pesan dekat kita, suruh ingat benda ni pasal apa tuan-tuan? Dalam sebuah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, naru bani Adam allati tuqiduna juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Qalu ya Rasulullah in kanat la kafiyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha fuddilat 'alayha bi 69 juz'an atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, api yang manusia duk guna di atas dunia ni adalah 1/70 daripada api neraka. Nabi kata, api yang manusia guna, kita duk guna, duk di dapur, duk cucuh hati, duk masak makanan, api yang duk ada atas dunia ni, Nabi kata, juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Itu cuma 1/70. Panas dia cuma 1/70 daripada panas neraka jahannam. Bila Nabi kata macam tu, qalu, sahabat tanya Nabi, sahabat kata, ya Rasulullah in kanat la kafiyah. Sahabat kata, ya Rasulullah, tapi yang tu pun dah cukup panas dah. Api ada atas dunia ni, api yang kita duk guna tu, sahabat kata, ya Rasulullah in kanat la kafiyah, tu cukup panas dah tu. Kalau kena tangan kita pun melecuk dah. Api yang ada atas dunia ni kalau bubuh dalam cerek penuh tu, jerang ayam pun 10 minit lama-lama mendidih dah. Api yang ada atas dunia tu cukup dah. Kalau sekiranya api tu digunakan untuk bakar kita, cukup dah. Jangan duk cerita kata api tu cuma 1/70. Jangan cerita. Dan api tu kalau guna nak bakar kita yang berdosa ni, cukup dah azab dia. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an. Nabi kata, dah, tak cukup lagi. Akhirat itu, kalau hampa masuk neraka, Allah akan tambah lagi 69 kali ganda untuk bakar hampa.
Sahabat tu cukup dah, yang tu pun dah cukup panas dah. Itu pun kalau guna buat bakar kami ni cukup dah, takut dah. Nabi kata dah, tak cukup. Allah akan buat apa? Innaha fuddilat alaiha. Tuhan akan tambah lagi ke atas panas api ada ni. Berapa banyak dia? Bitis'atin wa sittina juz'an. 69 kali ganda lagi Allah akan tambah untuk nak bakar hamba di akhirat esok ni. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata inna narakum hadhihi juz'un min 70 juz'an min nari jahannam wa duribat bil bahri marratain wa laula dhalik ma ja'ala Allah fiha manfa'atan li ahadin atau kama qala hadis sahih riwayat Ahmad. Nabi SAW kata lagi sekali, Nabi kata api yang hamba duk guna di atas dunia ni juz'un min 70 juz'an, itu 1/70 daripada api neraka. Dalam hadis lain Nabi kata sama juga, api dunia ni 1/70 daripada api neraka Jahannam. Dan api yang hamba guna di atas dunia ni Nabi kata wa dhuribat bil bahri marratain, daripada api neraka tu ambil 1/70, kemudian dicelup di dalam lautan luas 2 kali. Nabi kata api itu dah ambil pun 1/70 aja panas dia, ambil itu pun dijelum masuk dalam al-bahr, dijelum masuk di dalam lautan ni maratain 2 kali. Celup tu angkat, celup tu angkat, nak bagi sejuk, nak bagi manusia boleh guna api ni. Nabi kata walaula zalik, kalau tak buat macam tu, Nabi kata kalau api neraka tu ambil 1/70 tu boleh bagi manusia pakai. Kalau tidak dia ambil 1/70 celup dalam lautan 2 kali, kalau tak dicelup dalam lautan 2 kali, ma ja'alallahu fiha manfa'atan li ahadin. Nabi kata seorang pun tak boleh ambil manfaat daripada api tu. Pasal apa? Terlalu panas. Ambil 1/70 tu dicelup dalam laut dalam 2 kali celup, baru manusia boleh guna. Kalau ambil bagi pakai, manusia tak boleh ambil manfaat daripada api itu. Neraka itu tambah lagi 69 kali panas dia, manusia akan diazab di dalam dia. Benda ni tuan-tuan, yang selalu Quran baik, hadis baik, dia ulang sebut benda ni, ittaqullah, ittaqullah, suruh takut kepada Allah ni. Pasal apa? Pasal kita tak akan boleh tahan dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyedari diri kita lemah, tak boleh tahan dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janganlah kita buat dosa di atas dunia ni. Jadikanlah diri kita ni orang yang berusaha untuk nak perbaiki diri daripada hari ke hari. Hari ini lebih baik daripada kemarin, esok lebih baik daripada hari ini. Selagi kita berusaha nak perbaiki diri, selagi itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan tolong kita. Mudah-mudahan mukadimah itu beri manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Bahrul Mazi jilid 3. Bahrul Mazi jilid 3, kita sampai muka surat 40. Muka surat 40 bab ma jaa fi ibtida'il qiblah. Itu bab yang datang pada menyatakan mula-mula disyariatkan qiblah. Kita dah bagi tahu dulu qiblat mula-mula Nabi SAW sembahyang menghadap mana? Menghadap Kaabah. Mula-mula Nabi duduk di Mekah, Nabi sembahyang menghadap Kaabah. Lepas tu bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, kerana nak mengambil hati Yahudi yang ramai di Madinah. Madinah itu tempat Yahudi. Jadi kerana nak ambil hati orang-orang Yahudi yang ada ramai di Madinah, maka Allah ubah kiblat ni daripada menghadap Masjidil Haram, menghadap Kaabah, ubah kepada menghadap Baitul Maqdis. Nabi SAW hati dia dengan Kaabah. Sebelum hijrah Nabi menghadap Kaabah sembahyang. Bila hijrah Allah Subhanahu wa ta'ala suruh menghadap Baitul Maqdis. Hati Nabi ni Kaabah. Tapi apa nak buat? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala suruh ubah kiblat kepada Baitul Maqdis. Maka Nabi SAW sembahyang menghadap Baitul Maqdis
selama 1 tahun 5 bulan. Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah tu semayang menghadap arah Baitul Maqdis selama 1 tahun 5 bulan. Selama 1 tahun 5 bulan tu, hati Nabi ni Kaabah. Sehingga kan Nabi SAW merayu kepada Jibril. Nabi minta kepada Jibril. Nabi kata, wahai Jibril, tak boleh ke tolong habaq dekat Tuhan Zat. Aku rindu Kaabah. Jibril kata dekat Nabi, dia kata, wahai Muhammad, engkau dengan aku sama saja, kita hamba Allah. Siapalah aku nak boleh dibuat lebih daripada ni? Allah kata itulah dia. Selepas 1 tahun 5 bulan, Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh tengok Nabi Muhammad kesayangan dia, rindu kepada Kaabah, maka turun ayat memerintahkan kiblat balik kepada Kaabah. Ini tajuk yang kita nak baca malam ni, dan hadis-hadis dia kita akan tengok tak lagi insya-Allah. Dia kata bab fi ibtida'il qiblah, itu bab yang datang pada menyatakan mula-mula disyariatkan kiblat. Ketahuilah saudaraku, adalah mula-mula sembahyang Nabi SAW dan para sahabatnya menghadap dan berkiblatkan Ka'batullah. Memang mula-mula Kaabah dah. Yakni pada masa mereka di Mekah dan sebelum daripada hijrah ke Madinah. Kemudian berhadap pula dan berkiblatkan pula kepada Baitul Maqdis, sebagaimana datang riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Lepas itu bila Nabi hijrah, ubah kiblat ni. Kata hadis yang Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, صلى نحو بيت المقدس 6 أو 17 شهرا. Diriwayatkan daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, kata dia, tak kala datang berpindah Nabi SAW ke Madinah, yakni apabila datang berpindah Nabi daripada Makkah ke Madinah, sembahyanglah Nabi menghadap ke Baitul Maqdis selama 6 ataupun 17 bulan. Kalau 17 bulan jadi berapa? Setahun 5 bulan. Betul, setahun 5 bulan. Yakni dengan suruh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana nak mengambil hati, yakni nak menjinak-jinakkan hati segala kafir Yahudi. Itu tujuan Allah alih ke Baitul Maqdis. Sebab Yahudi ni tuan-tuan bukan lama, daripada dulu Baitul Maqdis tu dia klaim sebagai tempat suci dia. Itu sebab hari ni Baitul Maqdis dia tak akan lepas, tuan-tuan. Tak usah bincang lah, tak usah bincang, tak usah berunding, tak usah buat apa. Dia tak akan lepas Baitul Maqdis ni. Sebab Baitul Maqdis ni rumah suci dia daripada dulu. Dan hari ni dia pegang Baitul Maqdis pun bukan dia buat rosak Baitul Maqdis. Dah, sampai hari ni kalau kita buat satu trip umrah, singgah ke Jordan, Jordan masuk ke Syria, Syria kita masuk ke Baitul Maqdis, kita tengok Masjidil Aqsa ni, Baitul Maqdis ni tu elok situ lah. Dia jaga. Dia tak ada rosakkan Baitul Maqdis. Sebab Baitul Maqdis tu dia kata rumah ibadat dia. Tuan-tuan bimbang dah. Kau kata itu dia nak peroncoh. Dia tak akan buat macam tu. Sebab itu rumah ibadat dia. Nabi SAW diarahkan oleh Allah supaya semayang menghadap Baitul Maqdis. Pasal apa? Pasal nak ambil hati Yahudi ni. Pasal dia kata Baitul Maqdis tu rumah suci dia. Kalau orang Islam diterima itu juga sebagai kiblat kita, dia boleh dengar sikit. Orang Islam ni pun terima rumah suci dia sebagai kiblat mereka. Itu tujuan dia, nak ambil hati. Begitu. Mudah-mudahan Islam mereka itu dan percaya mereka itu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai beberapa tanda yang ada di dalam kitab Taurat yang tiada diubah-ubahnya lagi. Dalam Taurat sampai hari ini dia duk kata Baitul Maqdis itu tempat suci dia. Maka kerana tu dia tak akan lepas Baitul Maqdis ni. Masalah dia kata kiblat Baitul Maqdis itu dengan Quran ataupun dengan ijtihad Nabi SAW. Telah berkata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, dan telah bersalah-salahan ashab kita Syafi'i dan lain daripada mereka itu, daripada ulama rahimahumullahu ta'ala, bahawasanya menghadap semayang ke Baitul Maqdis itu adalah sabit ia daripada Quran ataupun daripada ijtihad Nabi SAW. Maka telah menghikayatkan oleh Al-Mawardi
di dalam kitabnya yang bernama Al-Hawi akan dua wajah yang demikian itu bagi ashab kita itu. Dan berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, bermula yang berjalan kepadanya oleh kebanyakan ulama bahawasanya adalah ia dengan sunnah, bukannya dengan Quran. Itu kitab lama tu dah. Awal tu tak ada apa pun, nak abang ujung tu aja. Dia nak abang kata perintah menghadap Baitul Maqdis itu bukan perintah daripada Quran, tetapi itu adalah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah just ilhamkan kepada Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Tidak ada ayat Quran yang perintahkan suruh menghadap ke Baitul Maqdis. Tak ada. Itu dia nak beritahu. Baik, Quran adakah ia boleh menasahkan sunnah? Itu saya tak mau baca. Yang tu cerita tu dia melibatkan budak-budak sekolah agama mengaji usul fiqh. Dia ni cerita ni dia tinggi sikit. Cerita Quran menasahkan sunnah, sunnah menasahkan Quran. Ini bab nasikh mansukh. Tinggi, bab ni tinggi. Bawah sebut serupa Quran itu bolehkah dinasahkan oleh sunnah? Ini bab usul fiqh. Untuk buka sebelah. Kita ambil yang ringan-ringan saja. Tak pergi berat-berat lagi. Tuan-tuan ni daripada latar belakang engineering pun ada, daripada sains apa komputer pun ada, IT pun ada, daripada matematik pun ada, daripada biologi pun ada, daripada macam-macam. Itu baca ni apa, nasakh mansukh Quran, nasakh mansukh hadis mansukh Quran. Wow, tinggal bawah. Nanti kita buat kelas lain untuk sembang pasal usul fiqh ni. Saya akan ambil tajuk-tajuk yang light saja baca. Okey. Baik, muka surat sebelah tu dia kata memandang-mandang ke langit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana menanti-nanti wahyu. Okey. Dia kata, wahai saudaraku, kemudian daripada sangat inginnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkiblatkan Ka'batullah. Lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril alaihi salam, "Ya Jibril, sukalah aku sekiranya memaling akan daku oleh Tuhanku berkiblatkan Kaabah." Ini yang saya cerita gedek tadi. Nabi ini setahun 5 bulan tuan-tuan, 17 bulan lama tu. Nabi ini semayang, Allah suruh menghadap Baitul Maqdis, Nabi menghadap, tapi hati ni duk ada di sana, duk ada di Kaabah. Tak boleh nak simpan dah gelora hati Nabi ni. Maka Nabi cakap ke Jibril, Nabi kata, wahai Jibril, tak boleh tak Tuhan ubah balik supaya kiblat kita pergi ke Kaabah balik? Maka kata Jibril, ya Muhammad, hanya tanya, aku pun hamba Allah seperti kamu juga. Dia kata, Muhammad, aku bukan tak mau tolong hang, tapi hang dengan aku status sama aja. Hang pun hamba Allah, aku pun hamba Allah. Aku tak ada lebih tak mana pun. Maka tiada upaya suatu bagiku. Aku tak boleh tolong hal ni. Dia kata. Kemudian naiklah Jibril alaihi salam ke langit dan tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal keadaannya sentiasa memandang-mandang ke langit. Ini ada hadis cerita. Nabi ini jadi duduk tengok ke langit, bila lah Tuhan nak suruh ubah kiblat menghadap ke Kaabah balik. Maka harapkan turun wahyu daripada Allah dibawa oleh Jibril alaihi salam dengan pekerjaan kiblat yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata At-Tirmizi di dalam hadis ini, dia kata, fa'anzalallahu azza wa jalla qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblah tardaha fawalli wajhaka syatr al-masjidil haram. Turun ayat. Maksudnya, maka menurunkan Allah Subhanahu wa taala akan satu firman-Nya kepada Nabi. Apa dia firman itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatr al-masjidil haram. Maksudnya, sesungguhnya tahqiqlah pengetahuan kami. Tahqiq maksudnya apa? Sudah confirm, sudah pastilah. Tuhan kata, pastilah kepada kami akan berbalik-balik wajah engkau wahai Muhammad ke langit. Tuhan rupanya dia ada observe Nabi. Cintanya Nabi kepada Kaabah ni, cerita Kaabah ni pun panjang tuan-tuan. Kaabah yang kita tengok hari ini, Kaabah yang telah melalui proses reban runtuh dan buat balik dah berapa kali dah. Mula-mula Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim AS dengan anak dia. Lepas pada tu ditinggal begitu sahaja. Kaabah lama-lama reban kerana dimamah usir.
Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS dulu Pak Sagi dan juga tu Hijir tu. Hijir Ismail hak tepi tu juga adalah bangunan naik sama tinggi dengan Kaabah, dan bentuk Kaabah bukan Pak Sagi. Bentuk Kaabah ialah balik ni Pak Sagi, balik ni bujang. Itu Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Kemudian dimakan usia dan lama-lama reban relai lagu tu aja. Sehinggalah mai zaman Quraisy. Mai zaman Quraisy mereka konstruk balik Kaabah tu. Dia konstruk balik Kaabah tu, tapi dia konstruk balik dia jadi macam mana yang kita tengok hari ni. Kaabah Pak Sagi dan Hijir Ismail tu separuh saja naik. Kemudian dia ada laluan boleh potong shortcut di celah-celah Hijir Ismail tu. Kemudian mai kepada zaman satu panglima tentera jahat, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia perban habis Kaabah sampai tinggal Tunggui. Dia perban balik Kaabah boleh tinggal Tunggui. Ini proses-proses yang dilalui. Dan hari ini Kaabah yang kita tengok pada hari ini bukan bentuk Kaabah yang dibina pada zaman Nabi Ibrahim. Kaabah yang dibina zaman Ibrahim dulu, zaman Nabi Ibrahim dulu ada dua pintu. Satu pintu tempat pintu lah ni, satu lagi pintu setentang dengan dia balik sana. Dan pintu tu tidak pada kedudukan hari ini, kedudukan tinggi. Sebaliknya pintu tu dia ada di atas tanah di bawah. So kalau kita masuk daripada pintu Kaabah tu, kita boleh keluar tepi dengan rukun Yamani. Kita boleh keluar balik sana. Itu Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi SAW semasa hidup dia luah isi hati dia kepada isteri dia Aisyah. Nabi kata apa? Nabi kata, wahai Aisyah, kalau tidak kerana kaum kamu ni lemah iman, aku akan suruh Kaabah ni reban buat balik. Nabi kata, supaya Kaabah jadi macam mana Kaabah yang dibina zaman Nabi Ibrahim AS. Tapi aku tak berani buat. Nabi kata, kalau buat jadi macam-macam. Pasal umat yang ada pada zaman tu tak kuat lagi. Apa reban Kaabah? Kalau lagu kita lah ni lah, lagu kita lah ni. Satu orang main habang kita ustaz, dia pun main perban masjid kita ni, masjid Taman Bertamindah, dia pun main perban. Siapa main perban? Abang kata orang kafir mana kau main perban? Oh Allah, dengar tak ada minum kopi lah ini. Tu baru masjid Bertamindah. Kalau orang main habang kat kita tu, dia pada perban dah Kaabah. Tunggu lagi. Tak ada tiket kapal terbang, ambil perahu satu kayuh nak pergi. Dengar orang perban Kaabah ni. Rupa-rupanya Kaabah telah melalui proses perban runtuh dah beberapa kali. Bila mai zaman apa nama Imam Malik rahimahullahu ta'ala, orang tanya dia, khalifah pada masa itu tanya Imam Malik, dia kata, perlu tak perlu kita rebankan Kaabah ni dan kita buat balik macam mana zaman Nabi Ibrahim dulu, Kaabah yang ada dua pintu duduk bawah atas tanah, tak duduk tinggi macam tu, boleh tak kita buat balik macam tu? Khalifah tanya Imam Malik, boleh tak boleh kita perban, kita buat balik macam tu? Pasal apa? Pasal hadis Aisyah mengatakan Nabi teringin sangat nak tengok Kaabah tu macam mana Kaabah yang dibina zaman Nabi Ibrahim. Imam Malik jawab apa? Imam Malik kata jangan. Dia kata pasal apa? Pasal takut nanti menghilangkan kemuliaan Kaabah. Takut orang, sebahagian orang Islam hari ni tu ingat, kalau minta tangan nak runtuh Kaabah, ya dia main bala apa, dia ingat lagu tu. Jadi kalau tengok boleh dia runtuhkan. Dia kata biar betul. Baitullah, rumah Allah pun Tuhan tak jaga ni. Orang beruntuh Tuhan boleh biar. Dia rosak habis akidah orang yang ada pada hari ini. Maka Imam Malik kata jangan. Biarlah lagu mana ada, biar lagu tu saja. Kalau tuan-tuan nak cari sumber tentang ni dalam kitab Arab banyak. Kalau rasa malas, buka dalam internet pun ada. Buka dalam internet, type tentang cerita Kaabah ni. Dia keluar mainlah cerita kita cerita tadi. Memang itulah sejarah Kaabah. Dan dia tetap ada kemuliaannya. Dan Nabi SAW ni lagi Allah tak ubah kiblat balik ke Kaabah ni. Lagi itulah Nabi ni duk mengharap dalam hati dia supaya satu hari Allah akan membenarkan supaya kiblat balik kepada Kaabah. Baik, maka turun ayat ni, Tuhan kata maka confirmlah pada pengetahuan kami, memang berbalik-balik wajah engkau wahai Muhammad ke langit kerana harapkan wahyu dan inginkan perintah Allah supaya berhadap ke kiblat kepada Kaabah, maka demi kami palingkan engkau kepada kiblat yang engkau suka itu. Tuhan kata okey, fawallu wajhaka syatral masjidil haram, maka fawalli wajhaka syatral masjidil haram,
menghadaplah balik kepada Kaabah yang kamu suka, maka palinglah olehmu akan wajah engkau ke pihak Masjidil Haram, yakni ke pihak Kaabah itu. Baik, masalah dia kata menghadap Nabi akan kiblat kemudian daripada wahyu. Ini cerita turun wahyu ni, perintah suruh ubah daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah balik. Kedudukan dia 180 darjah utara selatan. Dia punya arah berbeza ni, Baitul Maqdis dia ada belah timur, sedangkan kiblat Kaabah ni dia ada sebelah barat. Bila turun ayat, Nabi tengah sembahyang, Nabi tengah menghadap ke arah timur. Turun ayat suruh menghadap kepada kiblat Kaabah balik. Maksudnya 180 degree kena pusing. Ini dia nak cerita. Kata At-Tirmidzi di dalam hadisnya, fawajjaha nahwal Ka'bah wa kana yuhibbu dzalik. Maka beradaklah Nabi SAW sembahyang menghadap Ka'batullahil Haram di Makkah. Kemudian daripada turun wahyu seperti yang disebutkan tadi. Dan adalah Nabi SAW sukakan yang demikian itu. Maka diketahuilah dengan ayat ini, maka sudahlah dinasahkan perintah menghadap kiblat Baitul Maqdis itu dan bertukarlah hukum dengan menghadap Kaabah. Dia kata, baik, tuan-tuan tengok sebelah. Masalah dia kata menghadap kiblat itu fardu ataupun tidak. Ini dia nak main perbahasan hukum berkaitan dengan hal ini. Kata Imam Syafi'i di dalam kitab dia Al-Um, maka fardu atas tiap-tiap orang yang sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat ataupun sembahyang jenazah ataupun sujud syukur ataupun sujud tilawah, bahawa ambil yang lebih sempurna, iaitu pada menghadap kiblat Baitullahil Haram. Itu dia. Cerita menghadap kiblat ni cerita kepada siapa? Kepada orang nak sembahyang. Tak kira sembahyang tu sembahyang fardu ke, sembahyang sunat ke, sembahyang jenazah ke. Malah dia mengajar Masjid Jelutong, habis-habis ada orang main buat ramai. Dia kata, Ustaz, nak tanya Ustaz, dia kata kalau budak baru beranak, lahir mai, dia dan hidup lebih kurang setengah jam, lepas itu dia mati, mayat budak tu nak buat macam mana Ustaz? Dia kata buat macam orang lain mati lah. Maksudnya 4 benda kena buat lah. Kena mandi dia, kena kapan dia, kena sembahyang dia, kena ke bumi dia. Itulah saya kata dah, dia buat ramai. Kita kata awak macam apa? Ni baru ni dekat kampung kami ada satu budak baru beranak, dan dalam setengah jam hidup, apa bunyi suara apa-apa mati. Lepas tu dia kata, dah tu dia pun tak sembahyang. Dia kata Allahu Akbar, kata dia pun tak sembahyang. Imam masjid tu kata tak payah sembahyang, budak-budak dia tak ada dosa, tak ada apa, dia tak tahu apa, dia kata pakai kapal-kapal bumpis ditanam sudah. Dah ustaz ni macam mana? Tak ada macam mana, kena sembahyang dia kata. Ada tu ni dah kamrih dah macam mana? Nampak tuan-tuan? Nampak? Pasal apa jadi begitu? Pasal kurang ilmu. Itu imam takkan dia kurang ilmu. Dia kurang ilmu, dia tak kira imam, dia tak kira siapa. Dia kira tak tahu. Kita bukan tahu semua benda. Kita ni bukan tahu semua benda. Kita tahu satu benda, kita tak tahu 10 benda. Banyak benda kita tak. Maka di sinilah perlunya kita ambil tahu tentang ilmu. Itu dia kata ni jadi macam mana Ustaz? Kacau. 2 cara lah. Kalau sekali baru dikebumikan sangat-sangat, lepas tu dapat tahu, kena korek balik. Kalau baru dikebumikan sangat-sangat, katalah lepas hasak tadi tanam, lepas maghrib dapat tahu, kena korek balik. Korek balik, angkat semayang dulu, tanam balik. Ini bila jadi? Dia kata dalam minggu dia, dia lah. Budak-budak dia lagi cepat lah. Kalau orang tua pun seminggu ya, dia pecah habis kan, pecah habis sebab kita sunnah Nabi apabila dikebumikan mayat, sunat tanah itu ditinggikan. Kita baca hadis baru ni, hadis tentang Amru bin Al-As, sahabat Nabi. Amru bin Al-As, dia dekat nak mati, dia pesan dekat anak dia. Dia kata bila bapa mati esok, dia kata pastikan tidak ada orang yang menangis teriak ketika mayat bapa dibawa ke kubur. Sebab ini benda-benda yang Nabi pesan, jangan ada. Tak mau ada orang yang duk menangis teriak merau masa mayat dibawa ke kubur. Dia pesan, bapa mati esok, masa dia sakit kuat ni, dia pesan ke anak dia, kalau bapa mati, jangan ada orang yang teriak. Naihah, dia sebut dalam hadis. Naihah ni maksudnya
orang yang merasih atas kematian. Dia kata jangan ada orang macam ni. Jangan ada api dibawa bersama dengan mayat bapa. Dia kata pasal apa? Pasal api itu simbol majusi. Sama dia kata. Dan apabila bapa dikebumikan, kata Amru bin Al-As. Amru bin Al-As ni bukan komandan orang tuan. Nabi SAW sebut, Nabi kata orang yang paling saleh di kalangan Quraisy ialah Amru bin Al-As. Nabi kata. Ni dia bukan komandan orang. Dia pesan, dia kata apabila bapa dikebumikan, dia kata tinggikan kubur bapa ni. Pasal apa? Pasal itu sunnah Nabi SAW. Kubur tu kena naik batas sikit. Berapa kadar tinggi tidak disebut dalam hadis, cuma ditinggikan, bagi tinggi sikit. Tujuan dia apa? Hikmah dia apa? Hikmah dia pasal ni lah, manusia lepas berapa hari dia start lah. Dia start reput, dia start perut pecah dan sebagainya, dia turun tanah tu. Jadi kalau kita tinggikan tiap-tiap, bila berlaku benda ni, dia turun, dia jadi flat balik. Apa perkuburan dia jadi sama balik. Itu dia ada hikmah dia. Kemudian apa Amru bin Al-As pesan, dia kata selepas dikebumikan bapa, dia kata ke anak dia, tunggulah kadar disembelih seekor kambing atau seekor unta, jazur dia sebut unta. Sekadar disembelih seekor unta dan dibahagi-bahagikan daging dia. Dia kata tunggu sementara bapa disoal oleh Munkar dan Nakir. Dia pesan. Jadi tunggulah Amru bin Al-As pesan. Dia kata wa aqimu, dan tunggulah dalam keadaan berdiri. Dia kata jangan duduk. Kita hari ni lepas tanam tu dia jadi macam nak makan kenduri tu, hampak tikak bapak duduk lah. Salah dalam agama. Salah. Jangan pula angkat tangan tanya saya pula ni, tapi tengok orang alim duduk. Jangan tanya saya. Siapa lebih alim daripada Nabi SAW? Kalau Nabi kata tak boleh, siapa alim yang buat kata boleh? Tak boleh. Pasal apa? Melanggar perintah Nabi itu dosa besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini benda-benda dia. Baik. Jadi dia kata di sini bahawa yang lebih sempurna menghadap kiblat ataupun Baitullahil Haram itu ialah benda-benda ni. Apa dia? Semayang fardu mesti menghadap kiblat, semayang sunat mesti menghadap kiblat, semayang jenazah mesti menghadap kiblat, ataupun sujud syukur. Kita anak dapat keputusan periksa bagus ke apa-apa semua, kita kena ambil ayat semayang, sujud tu sekali aja, tidak ada takbir, tidak ada apa. Just ada ayat semayang, pakaian kita tutup aurat, kiblat belah mana, sekali sujud. Tidak ada bacaan khusus di dalam sujud syukur. Just sujud saja, nak baca apa pun tak apa. Nak baca macam sujud dalam sembahyang biasa pun tak apa. Sebab tidak ada nas yang menunjukkan bacaan tertentu. Kita nak sebut subhana rabbiyal a'la pun tak apa. Dalam hati ingat satu aja, ya Allah, aku syukur atas apa yang aku dapat. Bangkit-bangkit tu cukup. Sekali itu sujud syukur. Juga mesti menghadap kiblat. Dan juga dia kata sujud tilawah. Bila baca surah-surah yang ada ayat sajdah, bila main ayat tu habis sujud sekali juga, dan mesti dalam keadaan menghadap kiblat, tutup aurat, berwuduk dan sebagainya. Dia kata melainkan pada dua kelakuan yang telah diizinkan Allah pada keduanya, lagi akan datang aku sebutkan hal itu insya-Allah. Dia kata yang akan datang dia akan sebut detail tentang benda ni. Kemudian dia kata sembahyang apakah mula-mula menghadap Kaabah dengan turun wahyu itu? Ni sembahyang apa? Nabi tengah semayang apa ni? Yang turun ayat perintah supaya alih daripada Baitul Maqdis kepada Ka'batullah. Nabi tengah semayang apa? Dia kata telah zahir hadis Al-Bara' di dalam Sahih Al-Bukhari, iaitu semayang asar. Di sini ada khilaf ulama. Tetap tengkak benda ni. Ada setengah ulama kata semayang asar, ada setengah ulama kata Nabi tengah semayang zuhur. Di sisi ulama hadis, mereka memutuskan kata semayang itu semayang zuhur. Pasal apa? Pasal dia akan ada main satu hadis lain pula, cerita kata lepas turun ayat itu kepada Nabi ketika Nabi semayang zuhur, sahabat yang bersemayang dengan Nabi ini, dia berjalan daripada tempat turun ayat itu, berjalan pergi ke arah Masjid Quba. Bila dia sampai di Masjid Quba, orang tengah semayang asar, dia kata. Jadi ulama hadis dia combine dua hadis ni, dia putuskan kata turun ayat ubah kiblat ni ketika Nabi semayang zuhur. Pasal apa? Pasal dah lepas tu sahabat ni berjalan pergi ke Masjid Quba, geng di sana masuk waktu asar, depa nak semayang asar.
Maka sahabat ni tegur dia tengah sembahyang dah. Sahabat ni tegur. Dia kata tadi sudah turun wahyu kepada Nabi SAW bahawa kiblat sudah ubah ke Kaabah. Geng ni tengah sembahyang azhar. Depa pun tu macam ya 180 darjah pusing menghadap kepada Kaabah. Ini ceritanya. Baik, kita baca dulu apa dia nak beritahu. So dia kata di sini, dia kata ada riwayat mengatakan sembahyang itu ialah sembahyang asar. Dan kata Abu Isa At-Tirmizi sambung hadis itu, fasalla rajulun ma'ahu al-'asr. Maka sembahyang satu laki-laki serta dengan Nabi akan sembahyang asar. Kata Ibnu Al-Arabi, nama laki-laki itu ialah Ubadah bin Bishr. Dan kata lagi satu pendapat, sahabat yang sembahyang bersama dengan Nabi itu ialah Ubadah bin Nahik. Nahik itu baris pun gitu. Ini nama-nama sahabat Nabi. Ubadah bin Nahik, dia kata. Dan telah berlaku di sisi An-Nasa'i. Ini hadis lain pula. Hadis riwayat An-Nasa'i daripada riwayat Abi Sa'id Al-Mu'alla, itu nama sahabat juga tu. Abi Sa'id Al-Mu'alla, bahawasanya sembahyang itu ialah zuhur, dia kata. Ini hadis yang kedua, kata sembahyang zuhur. Dan telah bersalah-salahan ulama pada masjid yang sembahyang Nabi di dalamnya. Maka di sisi Ibnu Sa'ad di dalam At-Tabaqah, bahawasanya Nabi SAW sembahyang ia 2 rakaat daripada zuhur di dalam masjidnya dengan sekalian orang Islam. Kemudian disuruhkan bahawa menghadap ke Masjidil Haram. Maka berpaling Nabi SAW menghadap Kaabah dan beredar sertanya sekalian orang Islam. Itu hadisnya. Tempat pun dikhilaf oleh sebahagian ulama. Ada sebahagian kata turun ayat ni ketika Nabi sembahyang zuhur di masjid Nabi, di Masjid Madinah, di Masjid Nabawi. Ada satu lagi pendapat kata sembahyang zuhur tapi bukan di Masjid Nabawi, di rumah orang. Kerana Nabi ketika itu menghadiri satu jemputan makan di rumah satu sahabat. Kita baca, dia kata. Dan dikata orang bahawasanya Nabi SAW ziarah dia akan Ummu Bishr. Ini. Hak ni riwayat yang diterima di sisi ulama hadis. Okay. Dia kata Nabi pada masa itu pergi ke rumah satu perempuan, nama dia Ummu Bishr Ibnul Bara bin Ma'rur daripada Bani Salamah. Maka diperbuat baginya akan makanan. Dia buat makan, dia jemput Nabi pergi makan di rumah dia. Dan datang waktu zuhur, maka sembahyang Nabi SAW dengan segala sahabatnya 2 rakaat. Nabi sembahyang di rumah Ummu Bishr ni. Nabi sembahyang di rumah dia 2 rakaat baru. Kemudian disuruhkan berpaling menghadap Kaabah. Maka berpaling mereka itu dan berhadap mereka itu akan mizah. Maka dinamakan dengan nama Masjid Al-Qiblatain. Yang inilah bila kita pergi haji, kita pergi umrah, kita pergi ziarah masjid, nama dia Masjid Al-Qiblatain, masjid 2 kiblat. Memang di situlah tempat yang disepakati oleh ulama hadis, tempat berlakunya turun ayat ubah kiblat ni. Dan asal dia bukan masjid, asal dia adalah rumah perempuan ni, rumah Ummu Bishr. Nabi pergi hadiri jemputan makan di rumah dia. Kemudian masuk waktu Nabi sembahyang di rumah dia. Nabi baru sembahyang zuhur 2 rakaat, turun ayat fawallu wajhaka syatran Masjidil Haram. Nabi tengah sembahyang tu, Nabi pusing. Dan beberapa orang sahabat yang ikut Nabi ikut pusing di belakang dia menghadap ke Kaabah. Jadi Ummu Bishr ni apabila rumah dia dipilih untuk menerima wahyu ubah kiblat ni, dia wakafkan rumah dia bagi jadi masjid. Dan hari ini dia panggil Masjid Al-Qiblatain. Itu cerita yang sahihnya begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kemudian dia kata masalah beredar menghadap kiblat dan hadisnya. Kemudian daripada sembahyang laki-laki itu serta Nabi SAW tadi, maka laki-laki itu pun keluar berjalan-jalan ke ladang. Sahabat yang sembahyang zuhur dengan Nabi tadi ni di rumah Ummu Bishr tadi ni, dah habis sembahyang dia pun keluar berjalan. Kata Imam At-Tirmizi lagi, "Thumma marra 'ala qaumin minal ansar wa hum ruku' fi salatil 'asr nahwa Baitul Maqdis." Kebetulan dia jalan-jalan sampai dekat sana. Melalui ia atas satu kaum daripada orang Ansar di tengah ladang mereka itu. Padahal mereka itu tengah rukuk di dalam sembahyang asar ke pihak Baitul Maqdis. Lepas dia sembahyang zuhur dengan Nabi, dia keluar berjalan-jalan masuk waktu asar. Sampai di satu tempat orang tengah sembahyang asar. Apabila dilihat mereka itu sembahyang yang demikian itu,
Lalu dia pun naik taksi. Dia tengok lepas semayang duk menghadap kiblat lama lagi. Duk arah kepada Baitul Maqdis lagi. Sedangkan wahyu baru turun tak ni. Bila dia tengok macam tu, faqala, kata sahabat ni, huwa yashhadu annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata laki-laki ni bahawa dia naik saksi bahawasanya telah sembahyang dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annahu qad wujjiha ila al-Ka'bah, bahawasanya sesungguhnya telah menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Kaabah di Masjidil Haram. Oh, dia tengok lepas sembahyang kiblat tak kena, dia bagi tahu. Dia kata ni nak bagi tahu, dia kata aku baru sudah sembahyang dengan Nabi, perintah ubah kiblat ke Masjidil Haram sudah turun tadi. Dia bagi tahu. Geng hak tengah duduk sembahyang ni dengar. Tentang kita sembahyang boleh dengar tak? Dengar lah. Ada orang sembahyang tak dengar apa dah? Dengar. Dan kita duduk sembahyang, bini duk panggil mengganti, kita duduk sembahyang kan, saja takbir bagi terakhir bagi dia dengar, takbir rukuk tu Allahu Akbar dia tu semua tak kosong lah. Semua tak kosong lah, pasal very responsive. Saya kata respon kepada benda, buat tak tahu sudah lah kita sembahyang lagu buat batuk lah, kongkong tak mau lah macam tu kan. Sembahyang ni kena elok daripada jadi benda-benda macam tu kan. Cuba fokus lah. Kita akan main lagi satu tajuk, apa nama, bila telah dipanggil untuk sembahyang sedangkan makanan sudah dihidangkan, prioriti yang mana satu? Agama, dia adalah agama ni. Bila dipanggil untuk sembahyang, tiba-tiba hidangan sudah dengan biryani kambing lah apa semua, dengan dia punya aroma pun tu macam dia duk main kan. Hak mana dulu? Sembahyang dulu kah ataupun dipediah yang dulu? Kan? Jadi kalau dibiarkan otak kita fikir, kita akan kata apa? Sembahyang dulu lah, ni agama ni mesti kena utama. Kita ingat dulu tu. Nabi kata bukan dulu. Nabi kata pergi sedekah yang tu dulu. Pasal apa? Pasal sembahyang itu intipati dia apa dia? Khusyuk. Kalau kita gagah nak pergi sembahyang juga, makan kat lagi dah, sembahyang pergi selesai ni dulu, kita tak khusyuk. Otak tu ingat lagi sejuk lah, tak khusyuk. Kacau lah kan. Dalca ni berdalca apa ni botang. Jadi dia mengganggu khusyuk. Nabi dia tak mau sembahyang ni kalau tak khusyuk tak usah sembahyang lagi, dibuat dulu benda lain. Nabi, keutamaan dalam sembahyang itu ialah khusyuk. Nabi mau lagu tu. Bukan lah. Kita kadang-kadang kita punya otak dia fikir tak kena. Nabi punya bagi tahu lagu lain. Kan? Ada setengah daripada kita ni dia main apa? Dia main rasa nak qada hajat, berasa macam nak pergi buang air. Leceh lagi buang air dengan dia ayat sembahyang lain pula, tak lagi nak kena sembahyang dulu. Sembahyang dalam keadaan nak buang air kan. Sembahyang karut lah. Sembahyang boleh jadi satu macam dia, muka pun biru dah duk tahan nak buang air ni. Rokok pun subhana rabbiyal azim pun baca sekali aja. Pasal dulu nak cepat tu, nak pergi pancuk kan. Kan? Jadi tak boleh macam tu. Agama dia tak mau sebarang benda yang boleh membawa kepada ganggunya apa nama khusyuk mesti dielakkan. Kalau makanan, settle makan dulu tak apa. Lewat sikit sembahyang tak apa. Itu kita akan jumpa detail dia tak lagi. Baik, sambung hadis tu dia kata apa? Qala fanharafu wa hum ruku'. Maka kata Al-Bara, maka berpaling mereka itu yang mendirikan sembahyang itu menghadap kepada kiblat. Geng hadut sembahyang tadi ni bila dengar sahabat yang baru main ni kata, dia kata dah turun dah ayat, kiblat dah ubah dah daripada Baitul Maqdis kepada Ka'batullah. Dia kata bila depa dengar macam tu, depa pun pusing. Depa pun pusing mencari arah kiblat dan sembahyang menghadap ke Kaabah. Padahal mereka itu ketika itu sedang rukuk. Tuan-tuan bayangkan. Nampak lagu merayang kacak duduk gitu kan. Dia tengah rukuk. Kan, tengah rukuk. Betul lagu macam yang ada ubah haluan dalam keadaan rukuk tu. Dia respon masa tu juga. Apabila dia dengar mereka itu akan perkataan laki-laki yang demikian itu, terus mereka pun respon. Tengah rokok, mereka ubah kiblat, tengah duduk rokok. Sama macam kita tu kan. Kadang-kadang kita rumah kita, kiblat bukan bertepatan macam surau.
Surau tak apalah, kiblat memang syurga kot ni. Rumah kita kadang-kadang dinding kot ni, kiblat kot tu. Ada tak jadi? Memang semua orang jadilah. Kan pasal arkitek kita bukan arkitek Islam. Yang masa awal-awal dia nak design rumah, dia mengambil kira apa kiblat dulu. Dia kira lagu dia ada, dia tak kira kiblat. Kau mana cari sendiri lah itu ni dia kata kan. Hari bila beli rumah, kiblat dulu tu. Dia ke kanan sikit. Jadi kita dah ambil kompas lah. Dah ambil kompas sprayer dah tengok dah, letak dah nampak dah okey. Dia aku ni lebih kurang berapa degree ke situ. Okey. Satu hari kalau nak semayang, kita hampang sejadah. Kita pun dah takbir dah, Allahu Akbar semayang. Dah semayang dah tengah duk baca Fatihah, duk tengok sejadah berasa macam tak apa nak cepat elok ni. Kan berasa macam sikit lagi kot. Kanan sikit lagi kot. Apa jadi dengan semayang kita? Continue. Semayang continue, cuma kita adjust balik. Ambil agak-agak okey. Okey. Jadi tadi lari sikit tadi kira macam mana? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Kalau sekiranya berlaku perubahan tengah duk semayang tu, kita ubah. Ikut yakin kita macam mana. Naik rakaat kedua tadi. Naik rakaat kedua berasa macam balik ni sikit kot. Lagu duduk pula. Lagu duduk kanan sikit, lagu duduk kiri sikit. Orang tu tengok awak dia ni duduk perembang apa. Dia kena lagu tu. Dia kena ikut yakin kita kok mana, kita kena putih kot tu. Yakin kita kok mana, kita kena putih tu. Walaupun 4 rakaat 4 kali kita ejak, tak apa. Tadi kita akan tengok dia ada perbahasan tentang benda ni. Dia ada perbahasan dia tentang benda ni. Baik, kita baca ini dulu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Umar dan Ibni Abbas dan Ammarah bin Aus dan lain-lain lagi. Tu bayangkan. Dan hadis ini juga ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di dalam sahih keduanya, di dalam Kitabus Salat. Baik, bawah tu dia kata menghadap kiblat dengan beredar-edar. Apa hukumnya? Yang ni kita buat tuan ni. Menghadap kiblat tapi lagu tu ada adjustment pula. Kanan sikit, dari kiri sikit, macam mana? Kata Imam Nawawi, dengan sepotong hadis tadi harus sembahyang kepada dua pihak. Dan inilah ia yang sahih di sisi ashab kita. Maka barang siapa sembahyang kepada satu pihak dengan ijtihad, kita yakin inilah kiblat. Kemudian berubah ijtihadnya di tengah-tengah sembahyang. Tengah-tengah sembahyang berasa macam kanan sikit lagi kot, ni berasa macam korang ni. Sikit lagi kanan. Maka beredarlah ke pihak yang diijtihadnya itu kanan sikit lagi. Sehinggalah jikalau berubah ijtihadnya itu 4 kali pada satu sembahyang, maka sembahyanglah ia akan tiap-tiap rakaat pada pihak yang diyakinkan itu. Itu dia, boleh berlaku perubahan tu. Nescaya sah sembahyangnya atas qaul yang asah, dia kata. Boleh berlaku benda tu. Kerana ahli masjid yang sembahyang di Masjid Quba tadi ni, seperti dalam hadis Muslim, beredar-edar mereka itu pada sembahyangnya menghadap Ka'batullah, dan tiada memulai mereka itu akan sembahyangnya. Dia tak cancel buat lain dah. Dia dalam sembahyang tu dia agak-agak macam mana. Kan kadang-kadang dia jadilah. Kita rasa buah mana tu. Bahasan hari tu kompres, hari tu bahasan kanan sikit lagi kot. Kita ejak. Kalau kita sembahyang berimam dengan anak kita akan apa, kita ejak, dia pun kena ejak sikit. Lagu 3 orang ejak macam tu. Kan? Itu bukan saja tidak salah, bahkan sabit daripada hadis yang menceritakan tentang perubahan arah kiblat. Baik. Kemudian bawah tu menghadap kiblat orang yang celek. Bagaimana hukumnya ini tak payah bacalah. Orang celek dia kena kiblat, dia kena tepat. Apatah lagi dia sembahyang di Masjidil Haram. Dia duduk nampak Kaabah duduk ada depan macam tu. Dia tak boleh saja duduk tala belah Mas'ah, belah Safa Marwah ke apa kali, itu leceh. Nampak kiblat, dia kena tepat kiblat. Kalau dia nampak kiblat, dia kena tepat kiblat. Tajuk bawah tu menghadap kiblat orang buta, apa hukumnya? Orang buta, ringkah dia apa? Dia kena tanya orang celek. Cerita dia lagu tu, orang buta dia tak nampak kiblat kat mana. Dia masuk daripada hotel tu, masuk mai ke kompleks Masjidil Haram, masuk jalan-jalan, dia pun tak tahu tang mana Kaabah duduk. Dia tak boleh pakai sampai terus takbir, tak boleh. Kena ada satu tukang pimpin bagi tahu kat dia. Okey, ni kata apa nama pak cik, ni pak cik dah tepat dengan kiblat dah, pak cik boleh sembahyang. Dia takbir dan dia sembahyang. Baik, kalau sekiranya tak ada orang celek nak bagi tahu kat dia, dia duduk gawang nak cari siapa nak suruh abang kiblat belah mana, tak ada siapa bagi tahu, dia pun pakai kira kod ni tu, dia sembahyang, duduk menghadap Telaga Zam-Zam. Kawan tak nampak? Kalau dia tengah sembahyang ada orang lalu mai, orang tu bertanggungjawab kena pegang dia,
alis dia berhenti ke belah kiblat. Begitu. Itu tanggungjawab orang celak. Kan? Ini perbincangan dia kata saya kata dulu. Kemudian masalah kiblat di dalam gelap, apa hukumnya? Dia kata Imam Syafi'i, satu orang yang celak tapi semayang dalam gelap, orang buta. Dia kata orang celak, mata elok tapi apa kata tu jadi dia blackout ke dia gelap, dia tak nampak apa. Maka berijtihad dia pada menghadap kiblat. Maka kemudian daripada sembahyangnya diketahuinya tersalah hadapnya. Dia semayang, dia rasa macam betul dah kiblat sini dan dia semayang. Dah habis tu baru tahu kata silap. Saya tiada memadai akan dia. Kalau sekiranya dia dah habis dah semayang, waktu masih hadap. Orang main habaq kat dia kata Haji semayang tadi tak kena kiblat tu. Tengok masa ada lagi sejam 2 jam lagi dia kena semayang lain. Kalau sekiranya dia dah menghadap silap kiblat dan masa dah habis dah, baru orang beritahu. Orang kata tadi semayang kat mana? Habaq kot ni. Tak kiblat kot ni. Masa dah habis dah, maka semayang tu sah, tak payah ulang dah. Kalau masa masih ada, dia kena ulang. Itu saja perbahasan dalam fiqh macam tu. Baik, bawah tu menghadap kiblat dengan tiada berijtihad, kita baca. Bawah lagi menghadap kiblat berlainan ijtihad, apa hukumnya? Sama macam tadi. Dia kadang dia berulang-ulang. Tuan-tuan tengok bawah tu bab ma jaa anna bainal masyriq wal maghrib qiblah, dia kata. Yang ni hadis lah. Nak cerita yang saya dah cerita pada bulan lepas. Saya baca hadis dia saja, no? Anda tengok hadis dia. An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fi lailatin muzlimah falam nadri ayna al-qiblah فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. Itu hadis dia. Maksud dia daripada Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala, dia kata apa? Kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam musafir, dan musafir itu fi lailatin muzlimah, di dalam malam yang gelap gelita. Falam nadri aina al-qiblah, kami tak tahu kiblat kat mana, sebab tak ada satu pedoman boleh tengok. Kalau nampak matahari turun belah mana pun boleh agak kiblat belah mana, ni tak nampak apa, semua gelap. Keadaan dia macam tu, dia kata. Fa shalla kullu rajul minna ala hiyalik, maka kami pun pakai ikut yakin kami kiblat belah mana. Hak seorang kata kot ni, hak seorang dia yakin kata kot ni, hak seorang dia yakin kata kot ni. Masing-masing tak sama keyakinan masing-masing. Falamma asbahna, apabila pagi esok ni, zakarna zalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pergi mengadu benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nazala, Allah buat turun ayat, fa aynama tuwallu fatamma wajhullah. Tuhan kata apa? Kamu menghadaplah ke belah mana pun, di sana ada kiblat Allah. Maksudnya sembahyang tu sah semua. Pasal apa? Pasal dia yakin di situ. Dia yakin di situ. Tapi kalau sekiranya dia diberitahu kata kiblat dia silap, sedangkan masa masih ada, dia kena ulang. Ini ceritanya dah pagi esok dah baru tanya Nabi. Nabi kata tak apalah, apa menghadap ke mana pun wajah Allah ada di sana. Sembahyang apa sah, itu maksud dia. Tak payah ulang. Itu hadis dia. Baik, kemudian tajuk bawah tu ma jaa fi rajul yusalli li ghairi al-qiblah fil ghaib. Ini sama macam kes tadi juga. Orang yang sembahyang ketika itu keadaan ghaib. Ghaib ni awan mendung, kelam. Tak tahu kiblat ke mana, sama macam tadi jugalah. Kitab lama ni kadang-kadang dia berulang. Kalau dia duduk gagah baca juga, dia kata tak dah beritahu dah. Baca lagi, tak beritahu dah. Memang dia style dia dulu. Jadi bila dia ulang kita skip, bila dia ulang kita skip. Tuan-tuan tengok muka surat sebelah bawah tu, bab ma jaa fi karahiyati ma yusalli ilaihi wa fihi. Itu bab yang datang pada menyatakan tegah barang yang disembahyangkan menghadap kepada dia dan ditegah sembahyang dalam dia. Ketahuilah saudaraku, ada beberapa tempat yang ditegah kita sembahyang menghadap dia dan ditegah kita sembahyang dalam dia, iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi an Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yusalli fi sab'i mawaqit.
Maksudnya diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegah oleh Allah sembahyang dalam 7 tempat. Itu dia. Allah pesan dekat Nabi 7 tempat ni jangan duduk sembahyang dekat dia. Yang pertama fil mazbalah wal majzarah. Yang pertama di tempat buang sampah dan di tempat sembelihan. Dilarang sembahyang di situ. Pasal apa? Tak payah abang lah tempat sampah nanti sembahyang. Tempat orang buang segala kotor, segala najis, kita hidup kubang sembahyang tertupis, sembahyang tak lain. Itu dilarang. Ataupun tempat sembelihan, tempat kotor. Tempat sembelih ni darah pun tangtu, segala perut ayam pun tangtu, segala najis semua situ, jangan sembahyang di situ, dia kata. Di bawah tu huraian dia, tempat buang sampah dan tempat sembelih tu mengapa ditegah sembahyang di dalamnya. Nak baca kan? Saya baca lah, tahu dah. Kan pasal apa tempat tu tak boleh sembahyang, pasal tempat tu tempat kotor dan bernajis. Bawah dia. Dan sambung hadis tu dia kata wal maqbarah wa qari'atit tariq wa fil hammam wa fi ma'atinil ibil wa fawqa zahril bait. Ini tempat-tempat yang juga dilarang kita sembahyang. Dan ditegah sembahyang di atas tanah perkuburan. Larang sembahyang masjid, sembahyang jangan atas kubur. Kerana barangkali ada naik tanah-tanah yang bercampur dengan danur kering mayat yang ada di situ. Kan kubur kita ni dah tanam orang, tanam lagi. Jadi bila dia nak tanam pula orang yang kedua tu, dia korek-korek tu, dia naik habis. Segala apa ni najis yang ada dalam dia naik balik. Itu tanah perkuburan tu kadang-kadang dia bercampur najis. Danur-danur mayat yang dah mati berapa lama apa dia. Untuk rajin tengok tak orang duk korek liang ni. Rajin pergi tengok. Dia jumpa je macam. Dia jumpa sekorak kepala, dia jumpa sekorak tangan, dia jumpa tulang kaki, dia jumpa apa kan. So tempat-tempat macam tu tanah dia sudah bercampur dengan mayat ni, bangkai-bangkai ni najis lah. So elakkan daripada sembahyang di makbarah. Dia kata dan tegah sembahyang tengah jalan. Tak payah abang lah sembahyang tengah jalan. Kan? Dah lagi trailer main singgah lagi dengan kita jalan di sekali. Kan? Jadi elok Nabi tegah tu memang ada sebab lah. Ada pasal lah. Kan tak payah tanya lah. Oh tak boleh tak sembahyang tengah jalan? Anak sembahyang pergi kan? Kan? Kita kata trailer kena dengan motor mak ambil pun jemput lah. Kan? Jadi tak bagi tengah jalan jangan, dia kata. Kerana ghalibnya banyak najis padanya dan air kencing binatang dan sebagainya tengah jalan ni macam-macam. Dan ditegahkan di dalam hammam, kerana di dalam hammam itu tempat basuh kencing dan kotor-kotor badan manusia. Hammam ni dia kita kata apa? Kalau di Mesir ni hammam ni tempat mandi awam. Tempat mandi awam. Jadi tempat kotor toilet lah. Kita kata toilet lah, terus sembahyang dalam tu. Dan ditegahkan sembahyang di dalam kandang unta kerana mendatangkan tashwish. Tashwish ni bahasa Arab lah. Tashwish ni maksudnya kacau. Dia boleh mendatangkan kekacauan. Kandang unta dia ada hadis lain pula lagi Nabi kata jangan sembahyang dalam kandang unta, tapi kalau sembahyang di dalam kandang kambing tak apa, Nabi kata. Kan? Bukan dia nak abang kata kandang kambing tu bersih, kandang unta tu kotor dah. Dalam syarah hadis dia beritahu, dia kata takut kandang unta ni dia membawa tashwish. Tashwish ni unta ni dia akan tinggi ranjang, kaki dia pun panjang. Takut kita tengah duduk sujud habis dia pijak atas belakang kita, ambulan kena main ambil buat lagi. Tapi kambing dia pendek-pendek, jadi dia tak boleh lah sampai nak pijak atas belakang kita. Syarah hadisnya begitu. Ada beritahu begitu. Kenapa Nabi kata kandang kambing boleh, kandang unta jangan? Pasal apa? Pasal unta ni tashwish. Dia kata dia boleh bagi mudarat kita. Dia pergi bubuh tapak dia tu atas belakang kaki kita. Nanti tengok unta dia Arafah dia buat macam mana. Mulut dia buat macam mana? Dia bubuh tu apa? Macam pagar kecil kan. Dia bubuh itu kan kita ada pergi polling dengan unta balik gambar kan. Balik dia tengok juga depan nak sopa pula muka kita dengan muka unta kan. Dia ambil gambar ada polling dengan unta kan. Dia bubuh tu apa? Macam satu apa tutup mulut pasal apa entah. Pasal unta ni dia membawa tashwish. Dia boleh tokak kita. Dia boleh gigit kita. Baru duk polling ketayak dia balai bilang.
Kan? Jadi depa bubuh tu apa? Macam bakui kecil tu di mulut tu kan. Ini masalah unta ni dia tashwish, dia kata. Dan dicegahkan semayang di atas belakang Baitullahil Haram. Atas tutup dia. Kaabah Pak Zagi tu hidup rabat naik semayang di atas tu. Kan? Ada rabat dia gitu. Ada ni hari orang tukang apa? Tukang kiswah, tukang kelambu Kaabah. Dia akan naik tu atas apa? Atas sutuh lah Arab panggil atas bumbung. Atas bumbung Kaabah tu dia pandai tu. Di atas tu ada 8 orang. Haduk tarik tali nak naik kiswah baru. Kemudian rongkai kiswah lama lepas turun lepas semua. Di atas tu ada 4 orang. Janganlah ada 8 orang. Dia hidup pakai pergi semayang pula atas tu. Semayang di atas sutuh, atas bumbung Kaabah itu dilarang. Dilarang. Dan dalam masyarakat Melayu kita ni kata dia mereka tambah. Dia kata kalau siapa dapat peluang masuk dalam Kaabah, dia kata jangan duduk langut tengok ke atas. Ada juga ada. Sebab kata kalau siapa dapat peluang masuk, jangan duduk langut tengok ke atas. Pasal apa jadi gila dia kata. Tak ada pun. Tak ada kena-mengena nak gila apa. Tak ada gila apa. Kan? Yang itu semua tak ada hadis. Baik. Dan ditegah semayang di kandang unta kerana tashwish. Dan ditegah semayang di atas belakang Baitullahil Haram. Yang ni di atas sutuhnya, dia kata, atas bumbungnya. Kerana ke manakah hendak dihadapkannya? Kalau semayang atas tu nak menghadap ke mana? Qiblat tu ada Allah tempat lagi kita. Lagu nak semayang cara berenang lagu tu. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Dan pula tiadalah nama menta'zimkan Baitullah itu. Tidaklah membawa maksud kita membesarkan Baitullah itu. Kata Tirmizi, ini hadis isnadnya tidak begitu kuat, dia kata. Tajuk baru dia kata fi salah fi marabidil ghanam wa a'tanil ibil. Hadis yang saya kata tadi. Bab yang datang pada menyatakan hadis semayang di dalam tempat tidur kambing biri-biri dan di dalam tempat tidur unta. Hadis yang tadi saya dah terang dah tadi. Kita tengok hadis dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu fi marabidil ghanam wala tusallu fi a'tanil ibil." Itu hadis dia. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahyanglah kamu di tempat tidur kambing biri-biri. Dan janganlah sekalian kamu sembahyang di tempat tidur unta." Ini hadis ni kita baca, kita kena tengok apa huraian dia. Kalau tidak, kita nanti salah konsep. Nabi kata sallu fi marabidil ghanam. Sembahyanglah kamu di dalam kandang kambing. Piduk abang kau orang kata sunnah semayang dalam kandang kambing pula. Tu kacau. Bukan hadis ni nak abang kata sunat semayang dalam kandang kambing. Hadis ni nak bagi tahu kata dalam kandang kambing itu harus boleh sembahyang, tetapi dalam kandang unta tak boleh. Pasal apa? Pasal tashwish. Pasal unta boleh membawa mudarat kepada kita kalau kita pergi sembahyang di dalamnya. Tuan-tuan buka sebelah. Bab ma jaa fi salah 'ala ad-dabbah haitsu ma tawajjahat bih. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis sembahyang atas kenderaan. Yang ni important tuan-tuan. Kita selalu travel. Naik kapal terbang, naik kereta api, naik apa macam-macam. So tajuk ni sangat berkaitan. Dia kata tajuk tentang sembahyang atas kenderaan. Barang ke mana tempat berhadap ia dengan ia, dia kata. Jadi kereta kenderaan yang kita naik ni dia ada destinasi dia nak pergi. Kiblat dia tak kira lah. Kan? Contoh simple kita ambil, contoh simple. Kita nak pergi haji, kita nak pergi umrah. Kita naik kapal terbang daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Jeddah. Simple, kita kata apa? Kiblat duduk depan lah. Pasal kita nak pergi ke sana. Kiblat duduk depan. Jadi kereta kata nak pergi untuk haji dan umrah ni senang. Kita boleh semayang di tempat duduk. Kita semayang di tempat duduk dalam keadaan duduk atas bangku tu dan kita menghadap ke arah kiblat. Kiblat kita depan lah. Kapal terbang tu memang nak pergi ke sana. Semayang itu habis settle, tak ada masalah. Problem timbul apabila kita balik. Kiblat ada belakang. Kita balik daripada airport Jeddah, kita nak balik mai Kuala Lumpur. Kiblat lepas ke belakang. Sedangkan dalam bab semayang, dalam musafir, semayang dalam kenderaan ni, untuk semayang fardu, semasa takbiratul ihram mesti kena menghadap kiblat.
semasa takbiratul ihram mesti kena menghadap kiblat. Yang itu sepakat semua ulama. Kelonggaran hanya diberikan kepada sembahyang sunat saja. Sembahyang sunat kita boleh sembahyang tang mana kita duduk, kita anggap kita depan kita kiblat. Dan sembahyang sunat itu sah. Tapi untuk sembahyang fardu, dia pegang kepada ayat fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Dia pegang kepada ayat tu. Untuk sembahyang fardu, mesti masa takbiratul ihram tu, mesti kita berbetulan kiblat. Lepas takbiratul ihram, kalau kapal terbang tu terlupa handphone, nak patah balik ambil ke apa-apa, tak apa dah. Kita tak payah kira dah kiblat belah mana. Tapi masa takbiratul ihram, mesti menghadap kiblat. Ini satu problem yang timbul bagi kita yang musafir untuk nak pergi buat haji ataupun umrah. Atas kapal terbang mana pun, especially MAS, dia siap dua tempat sembahyang. Belah depan sana satu, tepi toilet, tepi tempat pramugari duk mencuri kopi tu, dengan belakang sekali, dekat toilet belakang, dia ada buat satu peta tu, bolehlah dekat 3 orang nak berjemaah boleh. 2 orang imam, 2 orang duduk di kanan, boleh. Tapi 3 orang ya, sekali sembahyang. Waktu subuh pendek. Kalau 300 orang atas kapal terbang, duduk beratur tunggu tu, kena syekh jadi imam tu pula pergi bawa apa wasama'i wa tariq pula rakaat pertama. Rakaat kedua dia bawa duha wal laili saja, memang sajalah orang tak boleh sembahyang. Kan? Ini masalah dia. Jadi dia tak ada kelonggaran. Untuk sembahyang fardu semasa takbiratul ihram mesti menghadap kiblat. Itu masalah kita tu. Jadi kena pandai-pandai lah nak sembahyang dekat lorong daripada tolak kopi tu ke, ataupun macam mana ke. Tapi mula dia mesti kena menghadap kiblat bagi kes sembahyang fardu. Ini tajuk yang kita nak baca ni, dia akan bincang tentang benda ni. Ketahuilah saudaraku, bermula sembahyang itu wajib menghadap kiblat, dia kata. Sama ada sembahyang itu fardu atau sunat, melainkan apabila musafir dengan cukup syaratnya. Kalau sembahyang biasa ni tidak dalam keadaan musafir, wajiblah menghadap kiblat. Tetapi dalam musafir dia ada sikit perbincangan. Maka harus sembahyang sunat di atas kenderaan, sebagaimana yang dibuat oleh Nabi SAW. Pasal apa sembahyang sunat ni diberi kelonggaran? Kita pakai anggap ya depan kita kiblat, kita takbir sembahyang. Pasal apa? Pasal Nabi ada buat. Tapi bagi kes sembahyang fardu, Nabi tak buat. Nabi turun atas tanah dan cari arah kiblat dan Nabi sembahyang. Ini masalah timbul di sini. Dengarlah hadisnya, dia kata, riwayat At-Tirmizi an Jabir radhiyallahu anhu qala, ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajah. Diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia telah mengutus akan daku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hajat. Jabir kata daripada dalam musafir, Nabi suruh dia pergi buat satu kerja. Maka pergilah aku menunaikan suruh Nabi. Faji'tu wa huwa yusalli ala rahilatihi nahwa al-masyriq. Maka apabila aku datang daripada menunaikan hajat itu, tiba-tiba aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sembahyang di atas kenderaannya, tetapi menghadap ke pihak timur. Kiblat belah mana? Belah barat, belah matahari jatuh. Bila Jabir mai balik, tengok Nabi duk menghadap ke timur. Kiblat balik tu, Nabi menghadap balik ni. Ia lupa tu, dia kata. Yakni dengan ketiadaan menghadap kiblat. Wasujud akhfadu min ar-ruku'. Dan adalah aku lihat sujud Nabi itu rendah daripada rukuk Nabi. Macam kita semayang duduk, ataupun kita semayang apa, orang sakit semayang kan. Bila rukuk tu sikit, bila sujud tu bawah sikit lagi. Nabi duduk atas kenderaan, duduk atas unta dia, Nabi semayang macam tu. Bila rukuk Nabi tunduk sikit, bila sujud Nabi tunduk lebih sikit lagi. Cuma masalahnya ialah apa? Nabi semayang menghadap arah masyrik, ke arah timur, sedangkan kiblat di sebelah barat. Dia kata, ini ceritanya. Kemudian kata dia apa? Kata At-Tirmizi pada bab ini ada riwayat daripada Anas, daripada Ibni Umar, dan daripada Abi Sa'id, dan daripada Amir bin Rabi'ah. Dan kata At-Tirmizi, hadis Jabir itu hadis yang hasan lagi sahih. Dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Jabir daripada ketiadaan satu wajah. Banyak sahabat meriwayatkan hadis ni. Dan ada dikeluarkan hadis ni oleh Bukhari dan Muslim di dalam Kitabus Salah. Baik, kiblat sembahyang di atas kenderaan itu bagaimana? Dia kata Imam At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis tadi
Tiada kami tahu di antara mereka itu yang berselisih. Ulama semua sepakat pendapat. Tiada melihat mereka itu akan salah dan mudaratnya sembahyang seseorang itu di atas kenderaannya akan sembahyang sunat. Tuan-tuan tengok. Dia mention, purposely dia beritahu, sembahyang atas kenderaan ni kalau sembahyang sunat tak ada masalah. Barang ke mana berhadap mukanya kepada kiblat atau lainnya, tak kisah. Sembahyang sunat diberi kelonggaran. Kalau masa nak takbir sembahyang tu pun tak pasti kiblat belah mana pun tak apa. Kalau dalam musafir atas kenderaan. Kalau tak musafir dalam keadaan biasa mesti menghadap kiblat. Tapi dalam musafir atas kenderaan, untuk kes sembahyang sunat boleh kita anggap kata depan ni kiblat dan kita sembahyang. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um dan menunjukkan sunnah Nabi SAW atas bahawasanya bagi orang yang musafir itu apabila sembahyang sunat dia ulang lagi sekali. Jangan confuse. Ini kelonggaran untuk sembahyang sunat saja. Hal keadaan Nabi ketika itu berkenderaan, bahawa sembahyang ia dengan berkenderaan barang ke mana dihadapnya. Walaupun kiblat tu balik nu, Nabi tu menghadap balik ni. Tak apa. Pasal apa? Pasal itu sembahyang sunat. Tapi bagi kes sembahyang fardu, Nabi akan turun daripada kenderaan dia akan make sure kiblat belah mana, baru dia takbir sembahyang menghadap ke arah kiblat. Tidak ada hadis yang menceritakan Nabi sembahyang fardu tidak menghadap kiblat semasa takbiratul ihram. Jadi yang ni masalah. Bila kita naik kapal terbang, kita nak kena make sure kiblat belah mana. Masa mula takbir tu bagi betul dengan kiblat. Lepas itu tak kisah macam mana pun. Itu aja cerita dia. Baik. Masalah sembahyang membelakangkan kiblat di atas apa-apa kenderaan. Ni dia nak bincang yang tadi lah. Nabi sembahyang tadi membelakangkan kiblat. Kemudian masalah rukuk dan sujud sembahyang berkenderaan itu bagaimana? Ini kita dah baca dah. Rukuk tunduk sikit, sujud tunduk bagi lebih sikit lagi. Okey. Baik, kemudian bawah tu bab fi salah ila al-rahilah, wallahu a'lam. Kita tengok kuliah yang akan datang. Bab yang akan datang ni dia kata sembahyang menghadap ke kenderaan, boleh tak boleh? Kita sembahyang menghadap ke kenderaan. Kalau sekiranya kenderaan kita ni kalau sekiranya kenderaan kita ni kenderaan apa macam kereta apa semua, memang tak timbul masalah lah kan. Tapi kalau kenderaan kita ni menatang, itu ada sikit masalah, dia ada perbahasan dia. Kan nak sembahyang menghadap unta ke, ada lagi tashwish pula. Habisnya kita rokok, dia bagi satu badai kat kita ke apa kan. Itu dia perbincangan dia. Kemudian tajuk akan datang ni dia akan cerita syarat-syarat orang yang layak untuk mendapat sembahyang apa? Kelonggaran dalam sembahyang musafir. Kan sembahyang musafir kita buat sembahyang jamak dan qasar dan sebagainya. Musafir yang macam mana yang dibolehkan kita buat jamak qasar? Kita nak pergi tengok lawan bola, kita nak pergi tengok apa Formula 1. Apa boleh tak boleh kita musafir? Kita anggap itu musafir dan kita sembahyang jamak qasar. Itu ada perbincangan dia. Okay. Kemudian apa nama orang buat haji, boleh tak boleh orang buat haji sembahyang jamak qasar? Muzakarah haji kita mula-mula dulu kata tak boleh, baru ni kata boleh pula. Saya hadis Nabi SAW semasa mengerjakan haji, Nabi ada buat jamak qasar, ada Nabi buat jamak saja tidak qasar. Ada tempat-tempat dia Nabi buat jamak qasar, ada tempat dia Nabi jamak saja tidak qasar. Jadi kalau hadis kata Nabi buat, macam mana kita kata tak boleh buat? Ini timbul cerita dia. Jadi ada jemaah haji Malaysia pergi bergaduh di sana pun ada geng hak nak stick kepada hadis Nabi, maka dia buat sembahyang jamak, ada dia buat sembahyang jamak qasar. Geng satu lagi pula kata tak boleh ni, hang mazhab apa ni hang buat lagu ni. Geng ni pula kata ni hadis ni apa ni apa nak sampai nak boh di muka kau tu. Ni apa ni hadis lah ni, dia kata. Hadis cerita Nabi buat, pasal apa kita tak boleh buat? Nabi buat, jadi bergaduh pun ada di sana. Jadi sebenarnya bukan ada apa, pasal tidak ada penjelasan. Bila bagi penjelasan, clear lah nampak. Dan Nabi buat, benda tu sure boleh, ya, tentu tak salah, bahkan itu sunnah. Clear. Apa nak riuh, nak ingat, nak biting, nak apa? Kan? Ini cerita. Bila kita belajar, kita baca dia, baru kita faham. Oh, penjelasan dia macam ni, penjelasan dia macam ni. Ini bab
yang akan datang dia ada bincang sikit tentang benda tu. Lepas tu dia main tajuk nasi biryani. Iza hadara al-asha wa uqimatis salah fabda'u bil asha. Dia kata, apabila dah masuk, apabila telah dihidangkan makan malam. Baris dalam bahasa Arab ni jaga alif lam ain shin alif hamzah. Kalau kita baca al-isha dia jadi sembahyang isya. Tapi kalau kita baca al-asha, ain tu baca baris atas. Kalau baris bawah isya, sembahyang isya. Kalau buah baris atas asya, dia jadi makan malam. Kita silap baca ma jaa iza hadara al-isha, jadi dihidangkan sembahyang isya. Kan? Ada iza hadara al-asha, apabila dihidangkan makan malam. Itu maksud dia. Wa uqimatis salah, sedangkan sembahyang nak jalan. Dia kata fabda'u bil asha. Nabi kata apa? Makan dulu. Makan dulu. Lepas itu tak lagi sembahyang. Dan perintah ini bukan perintah wajib. Itu kita kena faham. Bukan perintah wajib. Cuma dia kata kalau kita sembahyang dulu dengan kita makan dulu itu lebih baik. Dia kata tengok maslahah lah mana lebih penting. Kalau sampai nak jadi kacau dengan bau hidangan tu, makan dulu lah. Kalau kita ni jenis orang yang tak terganggu dengan benda-benda ni, amal lah bau apa pun, aku debu syurga lebih daripada ni semua. Bayar dulu. Kan? Bayar dulu. Betul? Hidangan itu tak mengganggu kita. Kemudian dia main tajuk fi salah inda nu'as. Ini tajuk penting. Apa dia? Sembahyang waktu mengantuk. Mengantuk. Macam kita bawa kereta long distance nak pergi Kuala Lumpur. Baru sampai dekat Bukit Merah, dia rumah dah tu macam dah. Mata pun julin bagi tengah dua-dua dah. Kereta pun jadi pergi kanan, pergi kiri. Bini kata, "Harat ni mengantuk ke apakah?" Dah tak apa, boleh lagi. Dua muka dia buat lagu tu. Ambil main sebelah getah 2 biji, makan. Popok sebelah getah, popok lagi, melelong lagi kuat. Bawa kereta pun disuruh kita rest. Tak lagi sambung bawa. Ini ke pulak semayang. Ini ke pulak semayang. Mengantuk ni nak semayang juga. Saya masa duduk polis Islam dulu, itu sahabat. Dah di doktor aja, doktor PhD dalam bidang agama dah ni. Tengah semayang apa subuh. Dia apa buruk kena jatuh lena tu. Hasyah tengok. Semayang subuh. Rakaat pertama. Kan dia kawan dia mengantuk dah, mai kan kiam tangan kepala dulu. Belok dulu tu kan. Dia jatuh tengah semayang tu, dia jatuh buruk kata bunyi tu kan, terus lena. Ya Allah, kan kau pandai hadis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak sebut nama dia pula tak boleh. Kan panggil dia, okey sudah lah kan. Kami sudah lah, tak sudah lagi, yang kena pilih semayang lain. Kata dia, hang tak sudah lagi. Aku tidak lah, tidak. Dia semayang lain. Mengantuk ni, dia ada buat macam. Rupanya ada satu tajuk dalam agama. Dia kata fi salah inda nu'as. Semayang ketika betul-betul mengantuk. Adakah kita nak semayang dulu ke atau tidur dulu? Tengok keadaan. Kalau subuh tidur dulu, kita tak semayang dah kan? Jadi kalau subuh kena semayang juga lah. Kan? Kalau waktu lain, waktu yang masa dia panjang. Kira-kira kalau dia ambil satu lap 15 minit, setengah jam, masa untuk semayang masih panjang, lap dululah. Kalau subuh kata dia mengantuk ni, kalau semayang pun jadi dosa ni, aku tidur dulu, Alhamdulillah. Pukul 8 tadi dah aku nak pergi subuh. Jadi Islam ni walaupun dia ada guideline, tapi cerdik kena ada. Cerdik kena ada. Kita nak kena faham keadaan dia. Dan kemudian lagi satu, dia kata maja'a fi man zara qauman la yusalli bihim. Tajuk yang akan datang, apabila kita menjadi tetamu di satu tempat, jangan jadi imam di situ. Kan kita pergi di Kuala Lumpur ke apa kan, tempat orang, kita sampai tadi ada imam dia, kita pergi potong naik jadi imam. Kalau tuan rumah suruh, okay. Tapi kalau tuan rumah tak suruh, kita turun naik. Betul apa? Betul kita imam kalau sekolah baca. Jadi kita pergi Kuala Lumpur pun kita imam juga. Itu nak jadi puncak. Nabi kata apa? Nabi kata kalau pergi tempat orang, jangan pergi tunjuk teres. Bagi orang tempat tu teres, kita jangan tunjuk teres. Depan pelawar kita pergi. Jangan menjadi imam di tempat orang. Ini saja-saja yang akan datang, insya-Allah. Panjang umur, ada masa kita sambung kuliah kita yang akan datang. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr, innal insana
إلا الذين آمنوا. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.